بها من جميع السيئات وترفعنك على درجات وتوب المصلات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعظم ما قرأنا وما هلنا ما استغفرنا وما صلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من نازله من شامله وقد ونهدي إلى حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه والتابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب مثل ثواب ذلك مع الإحسان إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداد مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا بمسلم اللهم انظرنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا موجب سن اللهم انظرنا بمغفرتك يا أكرم الأكرمين يا موجب السعيدين اللهم انظرنا بعنايتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم انظرنا بمحبتك يا أكرم الأكرمين يا موجب السعيدين اللهم انظرنا بعنايتك اللهم أعنا على ذكرك والشكر وحسن عبادتك اللهم اجعل من هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محرودا ولا مطرودا اللهم لا تدع في مقام اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حاجة والآخرة إلا قضيتها ويسر يا رب العالمين اللهم جملنا بعافية واقل باستقامة وعزنا من موجبات الندامة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. Segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada malam Jumaat dan juga kita berada pada malam Tarwiyah. Pada hari ini jemaah haji berada di Mina. Pada hari ini jemaah haji berada di Mina. Mereka telah berada di Mina dan besok mereka akan bertolak ke Arafah. Adapun kita besok adalah Tarwiyah. Malam ini adalah malam Tarwiyah. Malam ini adalah malam 8 Zulhijjah. Yang mana 8 Zulhijjah para jemaah haji berada di Mina. Sunat bermalam di Mina. Dan kita berada pada malam-malam yang dimuliakan, malam Tarwiyah, dan juga malam besok adalah malam Arafah. Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding amalan pada awal Zulhijjah. Maka berbanyakkan tasbih, berbanyakkan tahmid, berbanyakkan tamjid dan juga takbir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hari kita banyak-banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Memadai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sekumpulan manusia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka didatangkan malaikat yang ramai. Dalam hadis sahih, maka datang malaikat menghampar sayapnya kepada halaqah tersebut dan mereka berhimpun sehinggalah ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat apa yang mereka lakukan. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, mereka itu berzikir kepadamu ya Allah. Mereka itu mengingatimu ya Allah. Maka Allah Taala bertanya, apakah mereka itu melihat kepada aku? Kita tidak melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengatakan, ya Allah, mereka tidak melihatmu ya Allah. Allah Ta'ala mengatakan, bagaimana sekiranya mereka melihat kepada aku? Maka malaikat menjawab, sekiranya mereka melihat kepadamu ya Allah, maka akan bersangatan zikirnya kepadamu ya Allah, bersangatan menyebutmu ya Allah, bersangatan bertasbih kepadamu ya Allah, bersangatan tamjid kepadamu ya Allah. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kita di hadapan malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kita di hadapan malaikat. Begitulah bahasanya fadilat majlis zikrullah, yang mana di akhirat nanti manusia akan rasa terkilan apabila mereka melihat catatan amal mereka. Dalam catatan amal mereka sangat sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari akhirat nanti mereka akan diletakkan di atas membar-membar daripada cahaya.
kerana mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebut dalam hadisnya sabaqal mufarridun, akan mendahului di akhirat nanti orang yang mufarridun, sama ada mendahului untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun mendahului masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Waqiah Allah Subhanahu wa taala menyebut as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dalam surah Waqiah Allah taala menyebut as-sabiqun as-sabiqun. Bermaksud di hari akhirat nanti ada orang yang dahulu ke hadapan, dahulu sehingga mereka dikecualikan daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok tafsir, apakah maksud surah Waqiah as-sabiqun as-sabiqun? Bermaksud orang yang dahulu ke syurga. Bermaksud akhir nanti ada orang yang mendahului ke syurga tanpa didahului dengan hisab. Ulaikal muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang dahulu. Siapa mereka? Ulaikal muqarrabun. Mereka tu muqarrabun. Muqarrabun ni apa? Muqarrabun orang yang suka menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud muqarrabun? Muqarrabun orang yang suka untuk menghampiri diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadat yang sangat mudah untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disyaratkan berwudu, tidak disyaratkan suci daripada janabah. Satu-satunya ibadat yang paling mudah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disyaratkan taharah, tidak disyaratkan berwudu, tidak disyaratkan kita suci daripada janabah. Kalau kita baca Quran nak pegang kena wudu. Kalau kita baca Quran, orang yang janabah tidak boleh baca Quran. Ya. Tetapi satu-satunya amal ibadat yang boleh kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulaikal muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang dahulu di akhirat nanti, ulaikal muqarrabun, mereka tu kaum muqarrabun. Muqarrabun adalah orang yang suka menghampiri diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang paling mudah, yang paling ringan, bagaimana cara nak menghampiri diri kepada Allah? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sabaqal mufarridun, akan terdahululah, akan mendahuluilah orang yang mufarridun. Mufarridun satu istilah yang tidak dipahami oleh para sahabat. Perkataan mufarridun tidak dipahami oleh para sahabat istilah itu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini kata wamal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah mufarridun? Nabi menjawab al-mustahtiruna bizikrillah. Orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata setengah ulama, al-muwalli'una fi zikrillah. Orang yang berkobar-kobar hatinya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud ada di sana orang apabila menyebut nama Allah, hidup dia. Hidup dia. Macam kita bila tenggelam dalam nafsu kita, sebut makan, jaga gitu. Bila berzikir lap. Di sana ada orang yang bila menyebut nama Allah dia terjaga. Bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dia berasa segar badan dia. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nak tak nak, mahu tak mahu, kita kena letakkan diri ke pada ayat Al-Quran ini. Inilah neraca timbangan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setuju tak setuju, itulah dia. Bagaimana timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala dah sebut dah, innamal mu'minun, hanya sahaja orang mukmin itu iza zukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Kita gemetar bila mendengar nama Allah, sama ada gemetar merasai ta'zim, gemetar kita dengan nama Allah, kerana nama Allah itu kita berasa keagungan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita gemetar bila menyebut nama Allah, gemetar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memerlukan hati yang bersih, memerlukan hati kita yang ditarbiyah daripada hawa nafsu. Jika tidak, maka hati kita akan tidur.
Kalau tidak ditarbiyah, maka hati kita akan tenggelam dalam nafsu kita. Maka apabila menyebut nama Allah, kita jemu, kita muak, kita tak suka, kita letih bila mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lama puana pula beratib lama puana pula dah lah Tuhan. Dia kata, sebab apa? Sebab dia tidak suka. Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita bila berzikir, uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kenapa zikir banyak? Sebab zikir banyak, mana kata tidak mungkin orang berzikir banyak kecuali dia suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin kita menyebut satu perkara dengan sebanyak-banyaknya kecuali kita suka kepada perkara tersebut. Jadi bila Allah Taala perintah kata zikir dengan zikir yang banyak, bermaksud kita kena menyukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita berkobar-kobar untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, bersangatan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika mana nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, nyawa kita dicabut sekali saja, bukan dua kali. Bila dicabut nyawa kita, tak bolehlah kita nak kembali ke dunia. Cuba tengok orang selepas kita, ada tak balik semula? Ada tak yang balik semula? Ayah kita, atuk kita yang telah pun dicabut nyawa dia, ada tak dia balik semula ke dunia? Tak ada. Ada tak peluang mereka nak memperbaiki diri mereka? Tak ada. Apa yang ada itulah yang mereka bawa. Maka pulangkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada diri mereka, itulah yang mereka bawa. Mereka membawa hati yang sebagaimana, itulah usaha mereka. Kita ada peluang hidup, kita ada masa. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Nabi mengatakan rebut 5 sebelum 5. Yang masih ada pada kita adalah nyawa, ada masa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan memberikan kita kefahaman supaya kita mendidik hati kita sehingga kita dapat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena belajar, kena didik, kena mujahadah. Kalau kita biarkan saja, tak mahu dah. Tak apa dah, lalap jadi dia tu. Tak jadi. Dia tak boleh lalap dia. Rasa cinta kepada Allah Taala. Tak boleh. Kena mujahadah. Nama dia jihad. Jihad ni kesungguhan. Memberikan keletihan. Memberikan apa lagi jihad. Kalau kita sedar betapa nilai hidup kita ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayat, memberikan kita petunjuk untuk kita mengorak langkah, untuk kita meletakkan diri kita pada tempat yang terbaik, dan akhirnya akhirat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik. Itu yang kita cari. Nak cari apa kat dunia ni? Nak cari harta, nak cari pangkat, kita kata itu semua kita tahu tidak ada guna di akhirat nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang berpangkat. Itu yang kita yakini. Itu yang kita yakinkan. Bagaimana kedudukan di akhirat? Kalau kita ini daripada orang yang ahli yakin. Kita yakin tentang akhirat. Kita yakin tentang kehidupan akhirat itu bagaimana. Jadi tak ada pilihan lain kecuali kita untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita hampir diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan pada awal Zulhijjah, malam-malam ini dalam hadis menyebut qiyamuhu ka qiyamul lailatul qadar. Bagi orang yang mendirikan malam-malam 10 Zulhijjah ini, kemuliaan dia macam dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala tersangat memandang kita pada malam-malam ini. Doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mintalah yang baik-baik. Tak payah minta duit dia tau. Umur dah 60, 70, 80, tak payah minta, ya Allah, berilah 2-3 juta, tak payahlah. Jadi umur-umur segini minta hidayat, minta taufik, minta ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab inilah yang menentukan kemuliaan kita pada hari akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam-malam awal Zulhijjah ini, pada malam tarwiyah,
pada malam 9 Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayat, dan akhirnya punya kekuatan kita untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa rasa cinta, membawa rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.